Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dan selamat datang sekali lagi ke channel saya, channel Ustazah Anidah Zul. InsyaAllah pada hari ini kita akan membincangkan masih lagi dalam bidang fiqah dan juga masih lagi dalam tajuk konsep taharah bahagian yang kedua, iaitu mengenai mandi wajib. InsyaAllah sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu menadah tangan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita mendapat rahmat dan hidayah daripadanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmat-Mu dan berikanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak pelajar, apakah dia standard kandungan yang ingin kita lihat pada tajuk kali ini? InsyaAllah di akhir tajuk ini nanti kita akan dapat merumuskan konsep taharah dalam pelaksanaan ibadah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah, iaitu mengenai mandi wajib. Baik, apabila disebut mandi, apakah yang dimaksudkan dengan mandi? Hari-hari kita mandi. Maksud mandi di sini ialah mengalirkan air ke atas badan dengan niat yang tertentu. Mandi ini terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama mandi wajib. Mandi wajib ini kita lakukan sekiranya kita dalam keadaan berhadas besar. Kemudian yang kedua ialah mandi sunat. Mandi sunat ini kita laksanakan atas sebab-sebab yang tertentu. Contohnya mandi sunat pada hari Jumaat, mandi sunat pada hari raya Aidilfitri ataupun Aidil Adha, mandi sunat ketika memakai ihram dan seterusnya. Dan seterusnya ialah mandi harus, iaitu mandi yang kita lakukan secara rutin dalam seharian kita untuk membersihkan diri. Baiklah, marilah kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan mandi wajib. Mandi wajib ialah meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan disertai dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Seterusnya, marilah kita lihat apakah dia perkara yang mewajibkan kita mandi. Yang pertama ialah bersetubuh, sama ada persetubuhan tadi menyebabkan keluar air mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar air mani, sama ada air mani tadi keluar melalui persetubuhan ataupun bukan melalui persetubuhan. Kemudian yang ketiga, didatangi darah haid, ini bagi kaum wanita, dan seterusnya keluar darah nifas juga bagi kaum wanita, iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak. Dan yang keempat ialah wiladah ataupun bersalin, iaitu melahirkan anak. Seorang wanita apabila melahirkan anak, maka hendaklah dia mandi wajib kerana dia dikira berhadas. Dan yang keenam ialah mati selain mati syahid. Jadi mati syahid tidak perlu mandi wajib ke atas mayat tersebut kerana sebagai bukti kesyahidannya di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya, marilah kita lihat apakah dia rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib ada 2, iaitu yang pertama, hendaklah ketika mandi kita berniat untuk mengangkat hadas besar. Niat ini adalah seperti mana berikut: nawaitul ghusla li raf'il hadathil akbari fardhan lillahi ta'ala, ataupun kita boleh berniat dalam bahasa Melayu, saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, ataupun saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Seterusnya yang kedua ialah kita hendaklah meratakan air ke seluruh anggota badan yang zahir. Maksudnya anggota yang zahir di sini bahagian yang air boleh sampai kepadanya, termasuklah bahagian celah-celah lipatan. Baik, seterusnya marilah kita melihat bagaimanakah cara mandi wajib yang sempurna yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mandi wajib tadi yang pertama hendaklah kita mulakan dengan bacaan basmalah. Suka diingatkan di sini, sekiranya kita mandi di tempat ataupun di dalam bilik air yang mengandungi tandas di dalamnya, maka tidak perlulah kita membaca basmalah ini secara kuat. Seterusnya hendaklah kita mencuci tangan sebanyak 3 kali, dan setelah kita mencuci tangan hendaklah kita mencuci kemaluan menggunakan tangan kiri untuk membersihkan najis-najis yang ada di kemaluan. Begitu juga kita hendaklah memastikan badan kita tidak ada benda-benda yang boleh menghalang air daripada sampai ke kulit, seperti liquid paper, cat, getah dan sebagainya. Seterusnya hendaklah kita membersihkan tangan kiri tadi yang telah kita gunakan untuk mencuci kemaluan, dan kemudian hendaklah kita mengambil wuduk. Setelah itu dimulakan dengan menjirus air di kepala beserta dengan niat. Apabila kita menjirus air di kepala ini, kita hendaklah berniat seperti mana niat tadi, sahaja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, dan hendaklah kita meratakan air di bahagian kepala, termasuklah menyelat air di bahagian rambut supaya air sampai ke kulit. Bagi kaum wanita yang mempunyai rambut yang panjang, hendaklah dia membuka ikatan rambutnya supaya air sampai ke keseluruhan kepala. Kemudian seterusnya hendaklah dia menjirus air di bahagian badan. Bahagian badan tadi sunat dimulakan dengan bahagian badan sebelah kanan, kemudian diikuti dengan bahagian badan sebelah kiri. Sambil menjiruskan air tadi hendaklah ia meratakan air ke seluruh tubuh badannya, termasuklah di bahagian celah-celah lipatan, bahagian kelopak mata dan bahagian kubul dan dubur, sebaik-baiknya dalam keadaan mencangkung, kerana apabila kita mencangkung, kubul dan dubur tadi akan terbuka dan mudah untuk kita meratakan air kepadanya. Dan setelah itu hendaklah kita berwuduk sekiranya kita hendak melakukan solat selepas mandi wajib tadi. Andai kata wuduk yang kita ambil ketika hendak mandi wajib tadi tidak terbatal, maka tidak perlulah kita memperbaharui wuduk. Dan begitulah cara mandi wajib yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah kita lihat di sini apakah dia kelebihan mandi wajib. Antara kelebihannya ialah badan kita akan menjadi segar, selesa dan juga bersih. Seterusnya, ibadat yang kita lakukan akan sempurna dan juga sah di sisi syarak. Dan seterusnya akan menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit rohani dan juga jasmani. Jadi amalan kebersihan dapat membersihkan rohani dan juga jasmani kita, dan yang seterusnya mendapat pahala dan redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian tadi perkara yang berkaitan dengan taharah, iaitu mandi. Apapun juga mandi yang kita lakukan, sama ada mandi wajib ataupun mandi sunat ataupun mandi harus, ianya bertujuan untuk membersihkan diri kita daripada najis dan kekotoran, sama ada najis tadi najis yang hakiki ataupun najis yang maknawi. Justru itu hendaklah kita memastikan kita dapat melaksanakan mandi ni tadi dengan betul-betul sempurna supaya ibadah kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mandi wajib dan juga mandi sunat hanya berbeza pada segi niatnya, tetapi caranya adalah sama. Manakala mandi yang harus, terpulanglah pada kita untuk mandi kerana ia tidak perlu disertai dengan niat. Hanya setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan atas kesudian semua untuk mendengar dan juga menonton video ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan bertemu lagi di lain waktu dalam tajuk yang seterusnya.
Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan adalah daripada kelemahan dan kedhaifan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.